Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap anak-anak semua sihat. Okey, hari ini cikgu akan meneruskan PDPR kita di dalam perkara tafsir Al-Quran dan hadis di dalam pelajaran yang ke-10, iaitu yang bertajuk kesempurnaan iman. Nanti anak-anak boleh rujuk pada muka surat 43, 44, 45, 46 dan 47. Jadi sebelum kita teruskan pelajaran kita, marilah kita membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini diberkati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okey anak-anak, cikgu teruskan ya pelajaran kita pada hari ini pada muka surat 43. Jadi lihat slide yang cikgu sediakan ini. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah kesempurnaan iman. Mari kita baca sama-sama hadis dan juga terjemahan. Okey, dengar bacaan cikgu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Terjemahannya daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaporkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, hadis ini adalah daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey anak-anak, di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW telah meriwayatkan bahawa tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya. Jadi kita dengan saudara kita, siapa saudara kita? Umat-umat Islam semua saudara kita, adik-beradik semua saudara kita, pakcik, makcik semua saudara kita. Jadi kita wajib mengasihi, menyayangi, mencintai mereka. Okey, cikgu teruskan. Lihat makna perkataan di sini. La yu'min, tidak sempurna iman. Ahadukum, seseorang daripada kamu. Okey, kita lihat lagi. Hatta, sehingga. Yuhibbu, dia mencintai. Li akhi, saudara seagamanya. Ma yuhibbu, sebagaimana apa yang dia cintai. Li nafsih, untuk dirinya sendiri. Okey, ini terjemahan ayat daripada hadis yang kita baca. Okey, kita lihat info di sini tentang Imam Bukhari dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan. Okey, beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijrah, iaitu bersamaan 810 Miladiah. Merupakan penulis kitab Sahih Al-Bukhari, iaitu kitab hadis yang paling terkemuka. Beliau meninggal dunia pada tahun 870 Miladiah pada seusia 60 tahun. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, kita lihat huraian hadis yang kita baca tadi, yang cikgu baca tadi. Apakah huraian, apakah yang terkandung di dalam hadis yang cikgu baca tadi? Nanti boleh semak pada muka surat 44.
Okey, yang pertama, Islam menghendaki semua umatnya hidup dalam ikatan persaudaraan yang kukuh. Islam menghendaki semua umatnya hidup dalam ikatan persaudaraan yang kukuh. Bila umat Islam bersatu padu, maka agama Islam akan kuat, akan kental. Jadi bila orang Islam bersatu padu, maka musuh-musuh Islam akan takut, akan gerun. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyuruh orang-orang Islam bersatu padu, mencintai saudaranya sesama Islam. Okey. Di dalam firman Allah Ta'ala, iaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 10, yang bermaksud, cikgu besarkan, yang bermaksud sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah, iaitu bergaduh itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Okey, jadi dalam firman Allah pun Allah telah menekankan umat Islam mestilah bersaudara, mestilah bersatu padu. Jika ada berlaku pertelingkahan, pergaduhan, maka kena damaikan mereka. Okey, kita lihat lagi huraian hadis. Sempurna iman seseorang mukmin apabila, yang pertama, memiliki sifat kasih sayang terhadap saudaranya. Lihat, sempurna iman seseorang mukmin apabila memiliki sifat kasih sayang terhadap saudaranya. Yang kedua, sentiasa mendorong ke arah kebaikan, memberi nasihat dan teguran, membina dan mendoakan kebahagiaan mereka. Ingat, kita sesama Islam, saudara Islam, mestilah sentiasa mendorong ke arah kebaikan, mesti mengajak mereka ke arah kebaikan, mesti memberikan nasihat dan teguran yang membina. Jangan memberi nasihat yang suka menjatuhkan mereka. Jadi kita sesama Islam mestilah sentiasa bertegur, sentiasa memberi nasihat, sentiasa mendorong mereka melakukan kebaikan. Okey, kita lihat lagi huraian hadis. Sifat murni dapat menghindarkan sifat hasad dengki, cemburu dan iri hati serta segala sifat keji yang lain. Okey, lihat di sini sifat murni apa? Iaitu sentiasa bertolong-menolong, sentiasa berkasih sayang, sentiasa bantu-membantu, sentiasa menolong dalam kesusahan, bekerjasama. Itu sifat-sifat murni. Dengan sifat murni, kita sabar, kita sentiasa berbuat kebaikan. Dengan sifat murni itu, kita dapat menghindarkan sifat hasad, dengki, cemburu dan iri hati. Itu adalah sifat-sifat keji. Okey, yang kedua, lihat di sini. Yang kedua, keutuhan persaudaraan dalam masyarakat dapat dibina dan hidup dalam suasana harmoni, sejahtera, tiada permusuhan, saling membantu dan nasihat menasihati. Itulah yang digalakkan dalam Islam, supaya persaudaraan sesama Islam dapat dilaksanakan, dapat dikukuhkan. Okey. Di sini kita lihat iman dan kasih sayang. Iman dan kasih sayang. Okey, apa makna la yu'min dalam hadis ini yang cikgu bacakan tadi? Maksudnya adalah penafian kesempurnaan iman, bukan penafian keseluruh iman. Itu maksud la yu'min, iaitu penafian kesempurnaan iman. Kita baca di sini, sifat kasih sayang mempunyai berkaitan yang amat rapat dengan kesempurnaan iman pada diri seseorang. Sifat kasih sayang, sebab tu kita sentiasa berkasih sayang dengan saudara sesama Islam.
Perempuan dengan perempuan mesti berkasih sayang, lelaki dengan lelaki mesti berkasih sayang, suami isteri mesti berkasih sayang, anak-anak mesti berkasih sayang dengan ibu bapa. Itu dia maksudnya. Iman pada diri seseorang hanya akan sempurna apabila dia sentiasa mengasihi saudara muslimnya yang lain dengan mengharapkan saudaranya itu memperoleh segala kebaikan dunia mahupun kebaikan akhirat. Ingat, Allah telah menekankan betapa pentingnya berkasih sayang. Kita lihat lagi. Iman dan kasih sayang, tadi cikgu dah terangkan la yu'min maknanya maksud dalam hadis ini adalah penafian kesempurnaan iman, bukan penafian keseluruhan iman. Iman dan kasih sayang, sifat kasih sayang mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan kesempurnaan iman diri seseorang. Iman pada diri seseorang hanya akan sempurna apabila sentiasa mengasihi saudaranya, saudara muslimnya, serta mengharapkan kebaikannya di dunia dan akhirat. Okey, kita sambung lagi. Kita lihat di sini info. Apa info? Iaitu an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa sabbaka baina adhabi'ah. Okey, kita lihat apa maknanya. Daripada Abu Musa radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan seorang muslim yang lain seumpama sebuah binaan yang setiap satu bahannya saling kukuh mengukuhkan, dan baginda menyilangkan jari jemarinya. Okey, diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari tentang keutuhan tali persaudaraan sesama muslim. Okey, kita sambung lagi. Kita lihat di sini tuntutan persaudaraan. Okey, nanti boleh semak pada muka surat 46. Apakah tuntutan persaudaraan? Kita lihat yang pertama, iaitu saling mengasihani, di mana persaudaraan sesama muslim adalah satu tuntutan yang amat penting dalam Islam, kerana ikatan persaudaraan akan menyatukan umat Islam. Bila umat Islam bersatu padu, bila umat Islam kukuh, maka musuh-musuh Islam akan takut, akan gerun. Jadi tuntutan persaudaraan Islam ialah yang pertama, kena saling mengasihani. Yang kedua, tidak mengkhianati antara satu sama lain. Jangan kita busuk hati, jangan kita hasad dengki dengan saudara kita sendiri. Yang ketiga, saling menghulurkan pertolongan. Kalau ada kesusahan saudara kita, kita kena bantu. Kalau saudara kita perlukan bantuan, kita kena tolong dia. Yang keempat, saling menegur dan memberi salam. Jangan kita sombong. Kita jumpa sesama Islam, kita beri salam terlebih dahulu. Kita lemparkan senyuman, kerana senyuman itu satu sedekah. Sedekah tu kita akan dapat pahala. Okey, kita lihat lagi yang kelima. Apakah tuntutan persaudaraan? Yang kelima ialah tidak sombong dan bangga diri. Jangan kita sombong sesama muslim. Kalau saudara kita perlu pertolongan, kita kena tolong. Kalau saudara kita tidak pandai sesuatu ilmu, kita kena bantu dia. Kita kena tolong dia sampailah dia pandai. Yang keenam, saling menziarahi. Kalau saudara kita dalam kesulitan, kalau dalam kesakitan, kesedihan, kita saling menziarahi. Yang ketujuh, bekerja sama dan semangat muafakat. Bekerja sama dan semangat muafakat. Umat Islam mesti bermuafakat,
mesti bekerja sama antara satu sama lain. Okey, dan yang terakhir sekali, kita mestilah bersikap toleransi, bertolak ansur di antara satu sama lain. Okey, kita lihat info lagi di sini. Antara sejarah sifat kasih sayang yang unggul dalam Islam ialah persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah. Hayati maksud firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang unggul untuk diteladani, untuk dicontohi, untuk diikuti. Baginda yang kedua, baginda berjaya mewujudkan persaudaraan yang kukuh di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ini hijrah, masa Nabi hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Yang ketiga, persaudaraan dikukuhkan melalui amalan ibadat seperti solat berjemaah, zakat, korban, haji dan sebagainya. Contoh yang paling senang sekali ialah solat berjemaah. Apabila sesama Islam kita solat berjemaah, kita dapat mengukuhkan lagi kekuatan Islam. Okey, kita lihat yang keempat. Akhlak mulia bersumberkan wahyu Allah dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan asas membentuk persaudaraan Islam. Itulah tauladan yang unggul yang telah dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kekasih Allah Taala dan juga kekasih umat Islam. Okey, setelah kita bincang, setelah cikgu bacakan, akhirnya kita tengok pengajaran hadis yang saya bacakan tadi. Kita lihat pengajaran hadis yang pertama. Tanda kesempurnaan iman seseorang ialah apabila dia turut bergembira dengan kegembiraan saudaranya dan bersedih dengan kesedihan saudaranya. Itu pengajaran yang pertama. Sebab tu kalau kita nak cari sahabat, kalau kita nak cari kawan, carilah kawan yang suka dan duka bersama kita. Masa kita senang dia ada, masa kita susah pun dia pun ada. Okey, lihat pengajaran yang kedua. Setiap individu Muslim bertanggungjawab memperteguhkan persaudaraan dalam masyarakat. Okey, lihat lagi yang ketiga, pengajaran yang ketiga. Haram mendoakan saudaranya yang lain agar ditimpa keburukan atau musibah. Haram, berdosa. Kalau ada orang hasad dengki pada kita, ada seseorang khianat pada kita, jangan kita doakan keburukan mereka. Kita kena berdoa kepada Allah, semoga kawan kita, saudara kita ini diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah bila kita doa yang baik-baik, nanti akan datang pada diri kita pun yang baik-baik. Kalau kita doakan yang buruk-buruk kepada saudara kita, jadi nanti yang datang kepada diri kita pun yang buruk-buruk. Jadi Allah menegah kita mendoakan yang tidak baik kepada sesama Islam. Okey, tengok pengajaran yang keempat. Sifat keji yang wajib dijauhi ialah hasad, kerana sifat ini mengharapkan hilangnya sesuatu kebaikan atau nikmat daripada diri seseorang. Ingat, hasad dengki jangan sesekali ada dalam diri kita. Buang jauh-jauh, ya. Okey, kita lihat pengajaran yang kelima. Iman boleh meningkat kerana melakukan ketaatan, dan iman boleh menurun kerana melakukan keingkaran dan kemaksiatan. Jadi kita hendaklah mengukuhkan keimanan kita. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya iman kita ni supaya kita ni ditetapkan iman. Jangan Allah bolak balikkan hati kita, insya-Allah. Okey anak-anak, sudah berakhir tajuk
kita, dan juga berakhirlah pelajaran tafsir kita selama 10 bab. InsyaAllah selepas ini kita akan buat ulang kaji daripada tajuk yang pertama, tajuk yang masuk periksa. InsyaAllah kita buat ulang kaji supaya nanti peperiksaan akhir nanti kamu dapat jawab dan dapat melayakkan kamu ke darjah khas, InsyaAllah. Okey, sebelum cikgu akhiri ni, kita ada soalan. Kita lihat soalan ni. Okey, soalan-soalan ni cikgu harap kamu jawab di dalam buku tulis nanti, InsyaAllah. Okey, cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semua dalam lindungan Allah Ta'ala, dan juga semoga anak-anak yang mengikuti PDPR cikgu ini akan diberi pahala, akan diberi kepandaian daripada Allah Ta'ala. Amin. Bye-bye.